Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan bukan mengetahuinya dengan darurah, dan bukan dengan nazar, dan bukan dengan uji, dan bukan dengan coba. Adapun orang yang berkata bala itu Allah Ta'ala uji atau coba supaya Allah hendak tahu akan seorang itu kena bala, seorang yang kena bala itu bagaimana kuat imannya dan sabarnya. Jadinya Allah Ta'ala belum tahu hingga ia uji atau coba, barulah ia tahu nescaya jadi kafir orang yang i'tiqad begitu, kerana menafikan ilmunya Ta'ala pada azali. Dan mustahil Allah Ta'ala itu jahil dan barang yang pada maknanya seperti syak, zon, waham. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala belah ihsan dia, limpah kurnia dia, pemberian daripada semata. Ada kita atas muka bumi ini, alhamdulillah. Belah ihsan dia, limpah kurnia dia lagi, dapat kita Islam melalui syariat diberi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan Islam Allah Taala beri pula limpah kurnia dia. Dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia lagi, diberikan kita kesedaran untuk mengaji dan nak belajar dan nak faham agama kita, agama Islam ni. Disedarkan kita dan diperasankan dan diberi kita ada perasaan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itulah dikatakan iman. Dengan itu melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala beri kita kesungguhan, tamak halaba untuk berada dalam tempat-tempat yang mulia. Alhamdulillah. Diberi kita kesihatan, kelapangan masa, kesungguhan untuk berada dalam majlis umpama ni, untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Buku Iman, insya-Allah. Kita masih hidup bicara bab ilmu. Allah ilah, mesti dia kamil, mesti segala pada dia sifat kesempurnaan. Makhluk naqis, makhluk ni serba kurang. Wajib atas kita mengenali kekurangan yang ada pada diri kita, dan wajib kita mengenali hakikat diri kita. Tanpa mengenali hakikat siapa kita dan tanpa mengenali hakikat siapa Allah Ta'ala, akan jadi gagal kefahaman kita dalam bab tauhid. Na'udzubillah. Dua-dua bab mesti faham. Di atas kita duk belajar bab ilmu ni, ilmu ni semestinya sifat kesempurnaan. Mustahil jahil. Jahil tu sifat kita lah. Kitalah yang banyak jahil, kitalah yang jahil, asal kita jahil. Bahkan
Kita duk bicara ni sifat, atau bicara zat Allah, dia zat wujud, kita asal zat yang adam. Asal tak ada, Allah yang bagi ada kita. Dah bagi ada kita, kita pula dijadikan manusia, dia bagi pula insan ada ruh, dialah bagi hidup kita. Allah dia yang hidup, kita Allah yang bagi hidup. Ada pun asal kita tak ada pun, dan kalau ada pun asal kita mayat. Kuntum amwatan fa ahyakum. Yang ni adalah bab-bab yang memang teras sangat dalam bab ilmu, dan mesti kita faham, reti sungguh-sungguh, mesti dengan terang dan sangat jelasnya siapa Allah, siapa makhluk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita dengan taufik hidayat dia, dengan ilmu yang yakin ni, sampai pada tahap kita ainul yakin. Amin ya rabbal alamin. Semua dengan limpah kurnia dia. Dan wajib atas kita bila kita dah faham ilmu-ilmu iman ni, kita kena amal ilmu iman ni. Antara amal ilmu iman ni apa? Zikir, hati hadir, belajar macam mana nak lawan nafsu kita yang malas. Jadi antara kaedah nak lawan nafsu ni, tak ada kaedah lain. Saya pernah ajar satu doa dulu untuk lawan nafsu. Apa dia? Pandai. Allahumma paksa. Bukanlah apa yang Allahumma paksa, Allahumma paksa. Bahasa lain dia mujahadah. Kena bersungguh, taat, jauhkan diri daripada maksiat dan benda larang. Siapa yang lagi kuat berusaha dan bersungguh atas jalan peraturan sunnah Allah Ta'ala bagi jadi, dia berjaya. Isyarat Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memang bermujahadah sungguh-sungguh pada jalan kami, walladzina jahadu fina, pada kami. Masuk fina tu maksudnya ke Allah Ta'ala, nak mentauhidkan Allah Ta'ala, sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Kalau kita memang bersungguh tu, Allah Ta'ala bagi isyarat, lanahdiyannahum subulana, kami akan bagi petunjuk kepada orang yang bermujahadah ni. Bagi tunjuk apa? Subulana. Subul tu jamak daripada sabil. Allah Ta'ala bukan tunjuk sabil, tapi dia tunjuk subul. Apa maksud subul? Dia tunjuk semua jalan-jalan untuk kita sampai kepada dia. Ada benda yang kita kadang tak pernah terfikir, benda tu boleh menyebabkan kita dapat tauhid Allah Ta'ala. Dengan sebab mujahadah tu, Allah Ta'ala akan jadikan kita duduk pun dapat tauhid, berjalan pun dapat tauhid, berdiri pun dapat tauhid. Syarat dia mujahadah. Prinsip kita belajar, nak dapat masyrut mesti sempurnakan syarat. Nak bagi lampu menyala macam mana? Petik Swiss. Kalau api sampah ada nak kita bakar macam mana? Oh, tak tahu punya dia orang ni. Sampah nak kita bakar macam mana? Cucuk api, ya Allah. Ada syarat tak? Apa dia? Jangan basah. Itu syarat-syarat lah. Sama juga, apa jalan untuk hati boleh terang menderang ke Allah Ta'ala? Mujahadah, zikir, mengaji, faham ilmu, fokus, jaga tertib, adab. Ada syarat lagi tak? Apa? Jangan buat dosa. Kalau buat dosa juga, dia umpama macam tong air, kita isi air, tapi masa yang sama tebuk lubang, tirih. Bila nak penuh? Satu, walaupun kita buat tu benda fardu je, sunat tak buat, tapi jaga sungguh buat dosa. Ibarat kita isi air walaupun sikit, insya-Allah lama-lama penuh. Tapi syarat jangan ada lubang. Satu lubang jangan ada. Satu bak isi air dengan jaga lubang, dua-dua kena buat. Kalau ada lubang pun, apa nak buat? Nak isi air kalau ada lubang, buat apa? Sampai. Apa maksud dia? Dah buat dosa, terlajak macam mana?
taubat. Mesti. Satu ada pelajaran ilmu yang kita kena belajar, taubat. Dan bila nak taubat? Bocor je, tampai lah. Takkan dah habis hayar pun tampai. Kena tak tampai langsung macam mana? Kalau dosa besar, lubang besar. Kalau dosa kecil, lubang kecil. Bila lubang kecil ni ada dosa-dosa, ada lubang-lubang yang boleh tertutup dengan habuk. Dia boleh daun jatuh, ada kayu, ada habuk-habuk besar sikit, apa-apalah, dia boleh tertutup. Tapi kalau lubang besar, ini mesti kena tampai. Isyarat apa tu? Dosa besar mesti taubat, dosa kecil pun kena taubat. Tapi dosa kecil dia boleh tertampung dengan kita buat taat yang lain. Sikitlah pelajaran bab tu. Jadi nak cerita apa tu? Tu nak cerita tentang ilmu iman yang kita belajar dengan iman yang kita nak kena dapat. Dan iman ni kena faham, dia bukan taat zahir. Iman ni dia tasdik qalbi. Belajar untuk hidupkan hati. Dan hati ni takkan boleh hidup melainkan mesti ada syarat dia. Mesti akal kita ni ada jana. Mesti ada arif, marifah. Marifah apa? La ilaha illallah. Allah ilah, makhluk ilah makhluk. Makhluk takkan ada sifat ilah sama sekali. Jadi apa maksud la ilaha illallah ni? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Dalam konteks zat, Allah saja yang wajib wujud. Makhluk asal tak wujud. Allah yang wujudkan makhluk. Makhluk mungkinul wujud, jaizul wujud. Allah saja zatul kidam, zatul baqa. Makhluk zatul adam, zatul hadis, zatul fana. Allah saja yang qaim bi nafsih, makhluk qaim billah, berhajat dengan Allah. Allah tak hajat pada sesuatu. Tu bab zat. Bab sifat, Allah saja kamil, makhluk naqis. Maksud naqis ni apa? Kita opposite pada orang salah. Ni kita belajar ilmu. Allah ada ilmu, kita jahil. Apka alim, merah jahil. Punya urdu sikit. Tak kenal urdu ni. Ya Allah, you are knowledgeable. Kau saja yang memang selayaknya ada ilmu. I'm nothing. You give me knowledge. Without you, who am I? Punya putih sikit kan. Kenapa sedap juga bahasa banyak-banyak ni. Tu saya tahu 2-3 bahasa je. Kalau saya tahu 10 saya cakap. Ada orang pernah kata kat saya saja, kata dia, Ustaz belajarlah bahasa Tamil ke bahasa Cina pula untuk dakwah cara bahasa Tamil dan bahasa Cina. Kau ingat senang nak belajar 2-3 hari kata dia. Sikit lah nak ajar orang Melayu ni pun semput. Berapa orang je yang nak dengar, nak pergi belajar pula. Macam mana pun betul juga dia cakap tu kan. Apa nak cerita tu menyambil sikit. Jadi nak cerita apa? Bab ilmu ni Allah saja. Kita mesti faham dia saja ada ilmu, kita ni jahil. Ni ada kat kita, tak ada apa yang kat kita ni, melainkan semua limpah kurnia dia. Mesti hidup perasaan tu setiap hari, setiap masa. Tu yang bab ilmu. Bila sedar kita pandai sikit, la haula wala quwwata. Rasa kederat kita pandai pasang paip, pandai korek lubang, pandai bertukang, contoh pandai macam ni, pandai masak, pandai macam ni, pandai macam ni, pandai hafal. Hafal 1 baris, aku hafal 10 baris. Orang tak habis mata nah, aku dah habis lah. Orang bawa mata jerumnya, aku dah alfiah. Orang huruf sahih pun tak ingat tasrif, aku huruf ilat semua ingat. Huruf ilat pun ingat semua tasrif. Macam mana? Hadza min fadli rabbi. La ilaha illallah. Laulak mahtadaina. Kalau tak ada engkau ya Allah, kami tak dapat hidayat. Kami tak ada apa-apa pun. Tak ada apa yang kat aku. La amliku li nafsi. Aku tak milik apa-apa pun pada diri kita. Inilah perasaan yang nak kena ada pada kita. Nak dapat dia tu, buat syarat tadi. Banyak mujahadah, zikir, baca Quran, selawat. Walaupun kita tengok kesan dia bukan bila zikir, selawat, baca Quran terus jadi orang tauhid. Terus dapat faham benda-benda inkishaf, dan kasyaf. Tak kucing, ingat senang 2-3 hari buat gitu. Tapi dia janji tak? Dia bagi tak? Dia bagi. Tapi take time lah. Sikit kalau pengajaran saya ambil, saya tengok aircon tadi lah kan, kita baru on hari ni, alhamdulillah yang baru lah.
yang inverter punya. Alhamdulillah, terima kasih pada penyumbang-penyumbang. Minta sikit bagi banyak. Alhamdulillah kita dapat merasai nikmat Allah Ta'ala beri, lalu ikut macam-macam saluran manusia Allah Ta'ala bagi. Tauhid kita la ilaha illallah. Orang yang beri pula macam mana? Bukan kami punya. Sebenarnya memang budak-budak pondok kena mengaji hak dia. Kami ni lalu je ikut kami. Itu masing-masing. Setiap orang kena beri tauhid betul. Apa saya nak sebut ni? Buka-buka terus sejuk ke? Masjid besar 2 lapis. Baru ada 3. Ni 3 kuasa kuda, baru 9 kuasa kuda. Suggestion dia orang sepatutnya 25 kuasa kuda. Pengsan nak beli. Jadi macam ni pun macam mana? Okey tak? Alhamdulillah. Siapa bagi? La ilaha illallah. Okey, nak cerita apa? Buka on switch terus sejuk ke? Boleh. Ada syarat tak? Apa? Tutup pintu tingkap. On switch mesti. Tengok setting betul tak betul. Tengok setting angin je, padan tak sejuk. Okey. Sikitlah. Nak kata macam mana kita buat sabab kat dunia ni perlu sempurnakan syarat mau dapat masyrut. Samalah perjalanan agama. Buat sabab mau dapat syarut, mau dapat masyrut. Mesti sabab tu disempurnakan, dan antara lain kena jaga jangan ada mani'. Macam mana nak jaga semayang? Wuduk kena ada, tutup aurat, lagi menghadap kiblat, jangan ada najis, jangan ada kecil, jangan ada besar. Lepas tu mesti tahu rukun-rukun semayang, ada ilmu masuk waktu. Lagi apa? Jangan kentut, jangan bersentuh kulit orang yang bukan mahram, jangan kencing berak, bahasa mudah gitu kan. Jangan keluar sesuatu daripada kubul dubur, walaupun kalau tak pejal pun cecair gas sekalipun keluar, batal wuduk. Faham? Bahasa-bahasa tu sains sikit lah kan. Pejal, cecair, gas, dia lah tu. Apa nak cerita? Barulah sah semayang tu. Tu pun semayang sah zahir. Batin macam mana? Batin pula hati kena hadir. Allahu Akbar, Allah hebat, aku ni Allah Akbar, aku ni asghar. Akbar pun dengan mana kabir, kita saghir. La ilaha illallah. Itu kena ngaji bahasa Arab lain. Akbar. Akbar tu bukan maha besar sebenarnya. Dia bukan isim tafdil. Dia sifatu musyabah bismil fa'il. Dia tahu wazan af'ala. Bahasa lain ni kabir. Akbar tu macam asghar. Saja aku mengangkat hadas kecil, nama itu rafa'al hadasil asghar. Asghar bukan maksud dia paling kecil, bukan. Apa makna asghar? Yang kecil. Macam hamira, yahmaru, humrah. Fahwa tak duduk tasrif rupanya. Itulah suruh ngaji bahasa Arab, ngaji ilmu saraf dan ilmu nahu. Hamira, yahmaru, humratan. Fahwa tak lepas rupanya. Tak ajar lagi. Bagus. Duduk main mengaji elok-elok. Fahwa ahmar. Apa nak ahmar? Paling merah? Bukan. Apa nak ahmar? Fahwa yang merah. Ahmarani humur, hamra, ahmar, hamra. Ahmar muzakkar dia, muannas dia hamra. Ngaji tasrif sambil-sambil. Ada orang kata tak faham ustaz, tak faham lah aku nak cerita bagi faham ni. Tu yang suruh mengaji, yang suruh datang pondok. Kalau dah pandai, dah faham, tak payahlah mengaji, ngajarlah pula. Bila tak faham tu, apa nak faham? Bodoh. Untuk saya pandai sangat ke? Tak adalah. Saya pun masa pernah belajar, tapi nak kata kena belajar. Okey, sikit bahasa-bahasa macam tu lah kan. Tapi nak cerita apa semua ni? Nak kata apa? Nak bagi faham, semua kita belajar alat tu, nak faham apa? Allahu Akbar. Allah ni Akbar, maksudnya Allah kabir. Aku saghir. Aku ni kerdilnya. Mana tak kerdil? Allah ada, aku tak ada. Dia yang bagi ada aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu Allah, Allah Akbar. Bacaan lain
Macam mana pun kalau Allahu Akbar pun yang tu je boleh hadam. Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia akbar, aku asghar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia akbar, aku asghar. Apa nak akbar? Akbar tu kabir, bila dia kabir aku saghir. Oh aku saghir, ana saghir, ana fakir, anta ghani. Guna bahasa Arab yang kita belajar sambil-sambil itu. Takkan nak tunggu jadi profesor bahasa Arab orang nak pakai. Boleh kan? Dengar kan, saya faham kan, saya sebut kan. Ada orang kadang tak pandai bahasa Arab tu ke mana pun, tapi bila dia belajar tu ada tips yang dia boleh ambil. Dengar. Nak tunggu pandai semua bahasa Arab, nak tunggu belajar entah bila, terhenti antara Arab pula tak lagi kan. Masa pun tak dan, kebolehan pun tak pernah ada. Pula tu tasrif pun bukan tiba-tiba nak jumpa hamirah yahmaru hamrah fahuwa ahmar. Bukan nak tiba-tiba jumpa hak tu, jumpa daraba dulu, jumpa nasara dulu, jumpa fatahah dulu, jumpa qira'a dulu kan. Jumpa wa'ada dulu, jumpa qala dulu. Jumpa bina-bina yang ikut tertib itu baru nak boleh jumpa. Jumpa apa? Jumpa hamirah yahmaru, sulasi mazid, sulasi mujarrad, atas wazan apa? Wazan fa'ila hamirah yahmaru, fa'ila yaf'alu, wa i'a bukan benda tu ngaji lah, ngaji lama sikit saja saya perangat sikit. Untuk bila ustaz nak ajar nanti lah, si aku ngajar kau tak hadir kelas pula. Sedap dia tanya bila nak ngajar, bila awak ngajar tak ngaji. Okey, sikit. Kadang-kadang kena bagi semangat juga sikit. Cerita apa ni? Itu semua alat-alat nak support apa yang kita nak belajar. Kita nak belajar tauhid mesti faham tauhid, walaupun tak faham bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tu kalau ada, memudahkan kita untuk capai matlamat yang kita nak cari. InsyaAllah. Apa dia? Allah Ta'ala nak dikenali. Dengan bahasa kita tu sedap. Yang bahasa pula syariat dah ajar dah apa. Kita cuma baca, dah hafal lama dah. Jadi bila ada alat-alat untuk memaham tu, maka senang. Memang senang sebenarnya. Buka paip, dia tengok besar, nak pulas tak boleh, kena pakai alat apa? Spana. Spana pula spana 12. Macam mana nak buka? Macam mana nak kunci? Spana hidup. Tak spana hidupnya tu, cari yang rantai ke, cari macam-macam spana hidup ada. Apa nak cerita ni? Alat tu menyempurnakan kerja yang kita nak buat. Nak pasang lampu tinggi-tinggi, tu nak buat macam mana? Badan pendek, takat 5 kaki ya, 4 kaki 6 inci. 5 kaki paling tinggi lah, 7 kaki kot ada. Nak pasang 12 kaki, mana nak sampai? Mana ada tangan sampai 5 kaki panjang? Kalau 7 kaki tinggi sekalipun, tu buat macam mana? Pakailah kursi, pakailah tangga, pakailah staging. Nak cerita apa? Pakai alat. Ni pun nak faham tauhid, kena alat. Okay, menyambil itu sambil-sambil lah. Baik. Jadi asal kita nak faham, Allah sabit ilmu dia. Ilmu ni sifat yang sabit di zat. Ilmu ni atas nama sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang tak boleh lekang, tak boleh nafi sama sekali pada Allah Ta'ala. Macam mana tak boleh nafi zat dia, macam tu tak boleh nafi ilmu dia. Bila sabit ilmu, maka Allah Tuhan yang alim. Bila alim tentu ada kaunuhu aliman, tu sifat. Atas nama sifat ilmu, sifat ma'ani. Bila ilmu tentu Allah alim, bila alim tentu kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman tu maknawiyah. Jumpa nanti kemudian insya-Allah. Walaupun kitab kita ni disebut dekat 13 je, saya akan sebut sekali lalu lah maknawiyah tu benda. Sekali lalu sebut dah tu. Yang tu pun kalau tak pernah lalu disiplin ilmu, tak boleh faham juga kan. Tapi kalau ada bantuan saya sebut bahasa Inggeris tu, mudahnya faham. Yang tu sambil-sambil sikit lah. Babak akademik yang disiplin dia dengan ilmu, kalau kita faham, mudah kita nak ikut, nak faham semua ni. InsyaAllah. Baik. Jadi Allah tentu sabit pada dia ilmu, dan ilmu dia, apa guna ilmu ni? Atas nama peranan, atas sifat ilmu. Apa ta'aluk ilmu? Inkishaf. Apa ni inkishaf? Nyata. Nyata apa? Nyata perkara wajib, mustahil, harus. Bila lagi nyata? Azali. Itu recall aja lah pelajaran. Nak sambung. Apa dia? Bukan mengetahuinya dengan darurah dan bukan dengan nazar. Dua istilah ni tak jumpa dulu. Allah Ta'ala tahu bukan dengan daruri, bukan dengan nazari.
Bukan dengan darurah, bukan dengan nazar. Darurah apa makna? Macam-macam makna tu, tapi yang kita belajar dulu kan ada ilmu akal. Akal ada dua kaedah pembahagian ilmu. Wajib dan mustahil tu ada mustahil daruri, mustahil nazari. Apa makna daruri? Tak perlu kepada pemerhatian, pemikiran yang mendalam, tak perlu pada pengamatan, tak perlu, bahkan boleh dapat dengan spontan. Allah ilmu dia bukan daruri. Maksudnya Allah ada ilmu, dia boleh nyata pada dia sesuatu bukan atas jalan daruri dan bukan atas jalan nazari. Nazar apa nazar? Nazar yang guna kitab, inilah guna catatan, inilah gunanya, inilah istilahnya. Belang haji tak boleh putus, kena bagi khatam daripada awal kitab ke akhir kitab. Kalau baru mengadap, kan dah dulu tak tahu, kan dah blur nama dia. Macam mana pun apa? Kecap balik, tacap balik apa yang tak dapat dulu, buka balik, tu yang muzakarah balik, mutalaah balik. Tak ada ngaji taubat, ngaji lain. Nak buat macam mana lagi? Dan mesti jaga, jangan benda ada boleh rosakkan akal, boleh hilang pengetahuan, boleh jadi bodoh, ketum, dadah, gam, macam-macam hal lah tu. Apa seumpama tu, silap cocok vaksin, hilang akal. Tengok muka. Saja tu. Vaksin bukan ikhtiar untuk pelihara COVID. Dia pun dah keluar kenyataan lah ni. Tambah varian Delta apa ni, cocok lah mana-mana vaksin sekalipun, kata dia tak boleh beri bekas. Ngaji tauhid kat dia kan. Tak beri kesan, kena cocok dos ketiga. Padan muka kau, apa kau kena cocok? Kami tak mau kena cocok. Dia orang kata kalau cocok-cocok dapat kelebihan macam ni. Tengok tak lebih kurang kami yang tak cocok software. Apa ni? Cerita apa ni? Ni ambil sikit babak tu. Apa cerita ni? Jadi Allah Ta'ala ilmu dia bukan dengan daruri, bukan dengan daruri. Maksudnya Allah ni nyata pada dia bukan dengan jalan mudah, bukan dengan jalan kena berfikir, mengamati, perlu membuat penelitian dan pengamatan sesuatu barulah dia dapat dan dia tahu. Subhanallah, itu jahil namanya. Dengan daruri pun tidak. Daruri ini maksudnya mesti guna panca indera, betul kan? Ini cerah ke gelap? Cerah. Siang malam ke kena fikir, saat siang ke malam, bengap tu. Okey, nak cerita apa? Allah Ta'ala macam tu ke dia boleh faham dengan perlu melihat, mendengar, menyentuh, rasa dulu, bau dulu, macam tu dia boleh tahu macam tu. Subhanallah. Untuk macam mana Allah Ta'ala tahu? Nyata azali. Inkishaf. Tu kena telan bahasa inkishaf tu. Dia bukan dengan daruri, bukan dengan nazari. Cak. Boleh? Faham? Itu yang ada bahasa-bahasa dulu tu kena ingat, pelajaran lama. Ada tempat daruri makna lain, nazari pun ada makna lain. Ini makna yang sama je kita belajar lepas. Dan bukan dengan uji dan bukan dengan cuba. Dan Allah Ta'ala juga ilmu dia bukan dengan uji dan cuba. Bahasa lain disebut oleh para ulama kita dalam syair Matan Jawharah disebut wa ilmuhu fala yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi wa tarahir riyab. Wa ilmuhu fala yuqalu muktasab. Ilmu Allah Ta'ala jangan sama sekali kamu beriktikad ilmu Allah Ta'ala ni Allah usahakan untuk dia dapat pengetahuan, information, sesuatu knowledge pada dia. Subhanallah. Ilmu dia bukan dengan jalan kasab. Subhanallah. Untuk ilmu dia macam mana? Inkishaf. Azali. Dia tak ada istilah daruri, nazari. Dia bukan dengan mengamati, bukan dengan dia pergi kaji, buat analisa, apa seumpama tu. Subhanallah. Macam mana sempurnanya zat Allah, macam itulah sempurna sifat Allah azali, qadim. Jadi dia tak perlu apa-apa mekanisme untuk menyebabkan. Dah ada pengetahuan pada dia.
dia tak perlu uji dan cuba untuk dia tahu makhluk dia. Tidak. Dia tak perlu cahaya untuk dia nak melihat, nak mengetahui sesuatu. Tidak. Dia tak perlu uji dan cuba untuk mengenali orang ni iman tak iman. Tidak. Bahkan dia yang dengan ilmu dia sedia tahu kita ni ada iman tak iman. Dia yang menentukan kita ada iman tak iman. Dia yang memprogramkan kita macam mana nak dapat iman. Dia tak perlu uji kita. Dia tak perlu cuba kita untuk dapat satu. Ni kena bala macam ni. Dia tahu tak iman kita. Oh, tak pernah tersembunyi Allah Ta'ala hal kita ni walaupun sebesar zarah di langit ataupun di bumi. Sehingga setiap helai daun kalau gugur pun semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Setiap air yang menitis, yang titik jatuh pun semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang kata pada Allah Ta'ala, malaikat dia pun ada malaikat yang memang bertugas mengurus pengurusan ni. Malaikat Mikail saja. Setiap titik hujan yang turun dan berapa wap air yang naik, berapa molekul-molekul H2O yang naik itu, semua dalam perhitungan dan urusan dia. Kalau malaikat pun punya pengetahuan, Allah macam mana? Laisa kamitsli syai'. Tak ada bandingan yang boleh buat. Tapi kalau kita kata malaikat pun dah hebat, Allah yang buat malaikat macam mana? La ilaha illallah, Allah ilah. Memang dia hebat. Makhluk tak ada hebat. Kalau dah rasa hebat pada makhluk, sepatutnya lagi teruja pada siapa pencipta makhluk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kepahaman tu, pasal besar tu, faham tu. Saya boleh sebut atas level ilmu yakin. Ada benda saya dah belajar, saya dah faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dapat ainul yakin tu. Pasal apa? Pasal dapat ainul yakin ni, terang jelas. Macam bersuluh nampak clearnya. Mata tengok alam ni. Tapi jangkauan ain basirah ni tak ada had. Kita belum lagi lah tu kan tu. Belum. Saya kata saya lah tu belum. Saya kata kita tu, minta maaf lah, sorry sikit lah. Saya menarik tuan-tuan dalam alam saya. Yang saya ni bodoh dan belum capai, tuan-tuan semua wali-wali lah, tak apa. Tak faham bahasa Peli sudah. Nyambi-nyambi itu, nyambi. Allah. Jadi Allah Ta'ala tak perlu uji dan cuba. Ilmu dia bukan dengan iktisab, bukan dengan kasab, bukan dengan usaha. Tak perlu uji dan cuba. Baik. Kalau ada orang faham Allah Ta'ala ni, dia uji dan cuba, barulah dia tahu hal kita, hal makhluk. Tu dia nak sebut tu. Jaga-jaga. Yang ni pahaman akidah yang salah. Dia kata macam ni. Ada pun orang yang berkata bala ni, bala bencana ni, Allah Ta'ala uji dan cuba. Nisbah uji dan cuba memang betul. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Allah Ta'ala kata kami uji kamu dengan benda yang buruk dan benda baik. Ada sihat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah. Ada bahagia, ada celaka, ada berdamai, ada berkelahi, ada berkasih sayang, ada bersengketa. Mesti dua-dua bab ni memang ada. Semua tu atas nama memang Allah Ta'ala uji dan cuba. Tapi bukan uji dan cuba tu supaya Allah hendak tahu akan seseorang kena bala itu bagaimana kuat imannya dan sabarnya. Bukan Allah Ta'ala nak tahu. Allah Ta'ala dah memang tahu. Dia bukan dengan uji tu dia tahu. Tidak. Yang tu kena jaga sikit. Kalau ada ayat Quran pun, ayat-ayat macam ni, jaga sikit. Ayat Quran tu kena tanggung. Tu khas kena mengaji ayat Quran, ayat-ayat mutasyabihat lah, bab-bab macam ni. Liya'lamas sabirina minkum wa ya'lamal mujahidin. Apa banyak Quran yang seumpama lafaz-lafaz macam tu. Saya sebut lajak-lajak mulut yang ni. Liya'lama man yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah Ta'ala tahu siapa yang gerun dengan dia, yang Allah Ta'ala tak boleh pandang dengan mata ni, siapa. Nisbah bahasa macam tu. Semua ayat Quran tu kena tanggung. Bukan Allah Ta'ala nak tahu, tapi Allah nak menzahirkan di kalangan kita supaya orang ramai pakat tahu, dan kita sendiri tahu kita ni ada iman ke, kita sabar ataupun tidak, kita taat ke, kita derhaka. Bukan Allah nak tahu, tapi dia nak zahirkan dan nak sedarkan supaya kita sedar dan kita tahu siapa kita.
Datang Covid, ada iman tak ada iman? Contohlah. Ada halangan pergi masjid, nak tak pergi masjid, rindu tak pergi masjid. Soal sebelum tu, dah pergi masjid ke belum? Rupanya tak ada Covid pun memang tak pergi masjid, tak pergi Covid pun tak duduk majlis ilmu, boleh belah lah. Bahasa mudah saya gitu lah. Oh, bila kena Covid barulah, oh, bila lah boleh pergi masjid, bila pergi sembahyang Jumaat. Dia tengok boleh pergi sembahyang Jumaat, tak pergi pun, tak pergi mengaji pun. Mengaji mai tidak pula. Duduk pun duduk tu, ujung bucu masjid, ujung-ujung tu. Selagi ada ujung, selagi tu lah duduk. Celaka betul. Alhamdulillah. Saja saya sebut itu. Maksudnya kau dah celaka awal lagi. Dah celaka awal lagi lah. Belum kena bencana pun dah celaka lah. Sepatutnya tak kena bencana, dalam keadaan bahagia, kena bencana, dan kalau tak boleh pergi pun pahala ajrun ghairu mamnun, ajrun ghairu majzuz, tak putus orang Ta'ala bagi. Sebab ada halangan tak boleh pergi, pahala berterusan. Tapi syarat dia apa? Dah istiqamah, dah mujahadah, dah bersungguh-sungguh taat. Dia tengok ada halangan nak pergi, demam misalnya, sakit, patah kaki, aksiden, bengkak kaki, potong kaki, seumpama lah, tak boleh jalan sendiri, kena pakai tongkat, tak tongkat 4 pun, tongkat 1, tak pun tongkat 2, tak pegang dengan tangan, masuk ke ketiak lagi tangan, cover, pasal apa? Sakit lutut, contoh, macam mana? Pahala jalan. Kalau sebelum tu dah taat. Jadi Allah Ta'ala memang dia tak perlu ujian, tapi dengan uji tu tengok sedar kita, Allah Ta'ala ni bagi patah kaki, oh supaya kita main masjid. Kau tak duduk berjalan tak berhenti-henti, semayang pun tak reti nak semayang, patah kaki baru nak semayang. Kau punya patah kaki pun tak semayang je, memang celaka besar. Bagi alasan pula nak semayang, macam mana? Kaki pun dah patah, berbalut pula tu, nak ambil wuduk macam mana? Ni najis kencing pun pakai beg, nak kencing nak ambil wuduk macam mana? Komplain pula. Bila sihat tak pun semayang, bila sakit bagi alasan. Sepatutnya bila sakit, padan muka aku duduk berjalan sangat sakit, baru sedar nak mengajak ke Tuhan. Tu nak wuduk macam mana, nak tayamum macam mana, ni berbalut tak berbalut, macam mana cara tayamum, baru nak belajar, mujurlah dia bagi sedar nak belajar. Ada orang tak peduli pun. Nak cerita apa ni? Allah memang uji dan cuba. Cuma ujian dan cuba tu adakah dengan ujian yang diberi, sama ada nikmat ataupun bencana ataupun bala, adakah kita sedar ke dia ataupun makin jauh dari dia? Ada orang masa senang pun tak main masjid, susah lagi tak main masjid. Ada orang macam tu. Ada orang susah main masjid, senang, lagi memang sangat senang ke masjid. Ada orang jalan kaki boleh sampai masjid. Ini kereta, helikopter ada, kereta dan helikopter dia tu jadi masjid. Kalau kata ada halangan dengan sebab helikopter dan kereta dia tu tak boleh pergi masjid, pasal ada kereta dan helikopter dia, dia jual helikopter dia, silap dia bagi ke orang dia. Pasal apa? Semua ni halangan aku nak buat berhubungan dengan Allah Ta'ala. Ni orang faham agama. Jadi Allah Ta'ala memang uji dan cuba, bukan untuk Allah ujian dan cuba tu. Kebaikan dan keburukan tu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Cuma kat kita kena muhasabah diri, adakah dengan apa dia beri Allah kita makin hampiri, yang tukut bahasanya, ataupun adakah apa yang diberi itu kita dengan Allah makin menjauhi. Na'udzubillah. Tu tak ada orang lain nak boleh perbetulkan kita, melainkan taklif tu atas kita. Wajib belajar, wajib kenal, wajib faham. Jadi Allah dia tak uji dan cuba untuk dia nak tahu akan seseorang kena bala itu bagaimana kuat imannya dan sabarnya. Kalaulah yang itulah cara Allah Ta'ala nak tahu iman seorang, dengan uji baru Allah Ta'ala tahu. Bahasa kita pakai kadang, Allah nak tengok kita ni beriman tak beriman. Allah nak tengok. Apa maksud tengok tu? Tengok tu sama ada dengan mana lihat, ataupun tengok tu dengan mana ilmu. Tengok tu dengan mana nyata dan terang, meliputi, barulah meliput ilmu dia. Dia tahu kita siapa tak siapa, kita ni siapa. Dia nak tengok kita sabar tak sabar. Dia nak tengok kita, dia memang sentiasa duk tengok kita. Kalau tengok tu dengan mana tahu, dia nak tahu kita ni sabar tak sabar.
Oh, kalau dia tak uji, dia tak tahu. Salah i'tiqad, terpesong daripada perjalanan ahli sunnah wal jamaah, terpesong daripada perjalanan tauhid, tak faham la ilaha illallah. Saya silap boleh jatuh murtad. Pasal menisbahkan jahil kepada Allah Ta'ala, salah faham ilmu Allah Ta'ala, kerana faham ilmu Allah Ta'ala iktisab. Ilmu Allah Ta'ala kena usaha, dia kena uji dan cuba. Barulah hal pada makhluk ni pada dia boleh nyata. Subhanallah. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Tu ambil faham elok-elok tu. Satu, wajib atas kita kena belajar. Tambah pula nak jadi terpelajar betul-betul, jadi orang yang betul-betul jalan atas jalan takwa ni ke Allah Ta'ala ni. Satu. Bukan senang. Lagi kita cuba untuk istilahnya takarrub pada Allah Ta'ala dengan belajar ilmu dan faham, lagi kita rasa penuh dugaan dan cubaan. Panjanglah cerita tu. Ambillah asas ni dulu pun kan. Baik, kalau ada orang duk faham itu, kata Allah Ta'ala ni dengan uji dan cuba baru nyata pada dia apa hal yang ada pada makhluk. Kata dia, kalau orang fahamnya tu, jadinya kata dia Allah Ta'ala ni belum tahulah hal makhluk ni hingga dia cuba, dia uji atau cuba, barulah dia tahu. Kalau akidah macam ni macam mana? Nescaya jadi kafir orang yang i'tiqad gitu. Alhamdulillah. Tang mana jadi kafir? Tak faham Allah Ta'ala ni alim, yang kita ni jahil. Tak faham, kita yang jahil, Allah Ta'ala alim. Dia tak faham alim Allah Ta'ala tu nyata pada Allah Ta'ala, inkishafnya Allah Ta'ala tu dia tak faham. Dan dia faham inkishaf Allah Ta'ala ni macam kita juga, kena uji dan cuba barulah nyata sesuatu. Subhanallah. Tapi kena faham prinsip sunnah Allah Ta'ala memang dijadikan kehidupan kita ni penuh dengan ujian. Itu dia punya pentadbiran. Pentadbiran dia penuh dengan ujian. Tapi dia tak berhajat ujian itu untuk dia nak dapat ilmu pengetahuan. Tidak sedikit pun. Ilmu dia macam mana? Inkishaf azalian. Inkishaf azali lagi. Nyata, qadim, sedia kala. Sebelum kita ada pun, semua hal makhluk ni liput dalam ilmu dia. Yang tu mesti sangat jelas. Mesti sangat jelas. Satu saya sebut tadi, bila atas faham prinsip dan konsep ulama bagi kita parti tauhid ni macam mana? Setiap ayat Quran ataupun hadis yang menzahirkan seolah-olah Allah Ta'ala ni perlu uji, cuba, untuk dengan itu dia mengetahui yang ghaib. Semua ayat-ayat Quran tu yang tu tak boleh faham dengan makna zahir, bahkan dia persi ditakwil. Mesti liyak lama dengan makna liyuk lima, macam-macam tu. Kalau saya nak sebut tu ayat Qurannya memang kena perhati elok. Kalau tengok kita tak tafsir, memang dah terperinci dah pun ulama kita bahas. Cuma kita lagi bila sebut ayat Quran dah tumpah pula nak memaham ayat Quran. Ayat Quran pun tak ingat kan. Saya pun bukan ingat semua, lajak-lajak mulut je sebut tu. Tang ayat-ayat yang ada sebut macam ni, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang yang tu dalam surah Al-Mulk kan, allazi khalaqal mauta wal hayat, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan mati dan hidup untuk dia nak uji kamu, siapa di kalangan kamu yang lebih baik amalan. Kan? Memang nisbah dia uji dan cuba siapa lebih baik amalan, tapi bukan dengan uji dan cuba tu untuk dia nak tahu siapa lebih amalan. Tak. Tapi dia uji dan cuba tu supaya kita sedar siapa yang boleh terus beramal, terus dalam keadaan taat walaupun kena uji dan cuba. Ada orang walaupun kena uji dan cuba, kalau berselesai jemaah dia tak boleh tinggal jemaah, walaupun kaki patah nak pergi jemaah. Selalu pergi jemaah, ribut taupan pun pergi jemaah, walaupun ribut taupan. Orang tak pergi jemaah macam mana? Tak pergi jemaah, tak ada apa pun tak pergi jemaah, kena ribut taupan. Mana boleh pergi? Mudarat ni. Lagi seronok tak boleh pergi macam apa? Ada uzur syar'i kita. Ya. Macam-macam hal, dan lagi kita semak dan muhasabah diri, tentu hidayat lagi tinggi Allah Ta'ala akan beri, insya-Allah. Baik, prinsip ambil
Allah Ta'ala tak perlu uji dan cuba untuk dengan itu nyata pada ilmu dia. Subhanallah. Baik. Jadi antara sebab jadi kafirnya orang yang mengiktikad kata Allah Ta'ala uji dan cuba dengan tu, baru Allah Ta'ala tahu pasal apa? Kerana menafikan ilmu Allah Ta'ala pada azali. Jadi menafi itu pasal apa? Kerana dia tak mengisbatkan Allah Ta'ala ilmu ni qadim, ilmu Allah Ta'ala azali, ilmu Allah Ta'ala sedia. Bahkan seolah-olah dia faham ilmu Allah Ta'ala ni baharu. Dengan Allah Ta'ala buat ke makhluk, uji makhluk, barulah Allah Ta'ala tahu apa hal makhluk. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala ni hadis, ilmu dia muktasab, ilmu dia kasbiyun, dengan usaha. Subhanallah. Allah Ta'ala tak ada istilah kasab dalam bab ilmu. Tak ada sama sekali, tidak. Subhanallah, 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 subhanallah. Baik. Jadi di atas itu kita fahamlah sabit memang ilmu Allah Ta'ala nyata azali. Mari pegang tu. Yang itulah antara prinsip qada dan qadar. Semua tentu Allah Ta'ala azali dan semua berlaku ni ilmu Allah Ta'ala azali. Bab azali ni dua bab besar dalam bab sifat Allah Ta'ala. Apa dia? Allah Ta'ala sabit ilmu dia azali, sabit tentu dia azali. Kalau dia dah sabit ilmu azali, tentu apa yang dia buat pada kita ni tak ada satu pun yang akan jadi indikator, jadi aras penunjuk untuk memahamkan ke dia siapa kita. Subhanallah. No, absolutely it's not like that. Absolutely impossible Allah Ta'ala punya tu. Bagi faham betul-betul prinsip. Jadi kat kita macam mana? Jadi je sesuatu. Ya Allah, kau tahu lagi hal aku. Betul Nabi Ibrahim, kisah-kisah kita baru lepas raya kurban apa kan. Nabi kita Muhammad SAW ni pun nak masuk awal Muharram, buat hijrah Nabi Rasul. Begitu juga hijrah para sahabat. Mereka ni macam mana? Masya-Allah, iman mereka hebat. Pasal apa? Dia faham dia di atas ilmu Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala. Apatah lagi dalam prinsip nak melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dia faham memang Allah dengan ilmu dia, dengan tu dia syariatkan kita untuk membuat, untuk taat apa yang dia perintahkan kepada kita, walaupun datang apa-apa bencana. Ada bencana tetap taat, ada bencana tetap taat, ada bencana tetap taat. Macam mana kita nak taat? Macam ni. Sebab taat dan bersungguh tu, bila tauhid ke Allah Ta'ala macam mana, yang tu sebab dapat perkara-perkara yang luar biasa yang orang tak pernah terfikir dalam kepala, dalam otak dan kepala. Bahkan semua daripada Allah Ta'ala belaka. Bila kita memang terus istiqamah, jaga syariat, ikut perintah Allah Ta'ala walaupun apa-apa keadaan. Memang akan jadi benda pelik dan luar biasa pada kita dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita istiqamah di atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ada pembahasan itu kan. Asal nak sebut yang Nabi Ibrahim AS dalam prinsip di atas kata dia faham ilmu Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala perintah ni. Allah Ta'ala perintah dia untuk tinggalkan isteri dia, anak dia di Makkah masa tu, satu lembah, satu wadi yang kering, air pun tak ada. Allah Ta'ala kata pi tinggal dia mau kat situ. Dah lah nak dapat anak punya susah, umur 120 tahun baru dapat anak. Anak pula comel lah tu, cerdik lah tu kan. Lepas tu dah dapat anak macam mana? Beranak-beranak je suruh pergi tinggal tempatnya tu, tapi taat tak? Persoal lah macam ni iman dia. Allah Ta'ala lebih mengetahui hal aku. Bahkan kalau dia kena bencana kali pun, orang ikat tambat bubuh dalam menjenik untuk dicampak dalam api, macam mana? Tak sikit pun merisaukan dia. Siapa? Allah a'lamu bihali. Allah Ta'ala tahu, lebih tahu hal aku. Satu, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para ulama, para anbiya, para awliya ni, mereka ni macam mana? Tak pernah jadi masalah apa hal yang ada pada mereka. Tak pernah merisaukan mereka sikit pun. Mereka ni akidah
la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita belajar tauhid betul-betul memang akan dapat akidah tu. Akidah ni ialah akidah para nabi, para rasul. Sekurang-kurangnya zaman lah ni antara istilahnya, inilah akidah para aulia. Sekurang-kurang aulia ni maqam dia maqam salihin. Macam mana mereka ni la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tak pernah rasa takut. Tak pernah rasa takut. Pasal apa tak pernah rasa takut? Pasal dia tahu siapa yang backup dia, siapa jaga dia, siapa pelihara dia, siapa tempat pergantungan dia. Dalam masa yang sama, akidah betul, syarat sahabat pun dia buat betul. Yang tu yang kena mengaji dua-dua bab tu, akidah kena betul, buat sahabat pun betul. Allah Ta'ala akan cerahkan mata hati kita, nampak mana hak dan batil tu. Tambah kita arus zaman dia ada arus perdana yang dengan pahaman macam ni, kita nak menongkar arus ni bukan senang. Kalau ikut arus senang je, tak usah sallu fi buyutikum, memang tak ada apa-apa. Sallu fi buyutikum kita menongkar arus pergi masjid. Vaksin di masjid. Nah, sepatutnya sallu fi buyutikum, sepatutnya vaksin fi buyutikum, sepatutnya macam tu lah kan. Sahaja kita main cerita tu sikit. Ni vaksin kat masjid, sallu fi buyutikum, semayang kat rumah. Kita nak menongkar arus tu bukan senang. Bukan semua orang boleh buat itu. Orang semua cocok vaksin, kita tak cocok vaksin, bukan senang. Kadang-kadang dalam satu sekolah tu, kalau guru ada 200, mula-mula ada 30 orang tak nak vaksin. Lepas tu kena ancam sikit, macam mana? Tinggal 5 orang, kena ancam lagi. Habis tinggal seorang. Tu pun macam-macam tu. Orang kena kata macam ni. Memang zaman akhir zaman ni akan jadi qalil minal qalil, sikit daripada sikit. Dalam sikit tu sikit lagi. Tapih lagi. Allah Ta'ala kuatkan iman kita. Mana yang dah terlajak apa tu satu hal, dah salah mengakulah salah, dah silap kena mengaku silap. Kalau katalah ada benda gagah terpaksa apa kena buat apa sekalipun, kaedah kita macam mana? Jasad kita bagi, hati tak bagi. Kalau boleh bertahanlah mana yang boleh. Ni sampai tak boleh pergi masjid esok, tengoklah. Masjid kalau pergi pun bukan orang sembahyang sah sembahyang. Banyak yang jahil, banyak yang wahabi, buhwi tu. Tuhan tak kenal. Ali tak pernah ngaji tauhid pun, sembahyang Jumaat pun tak sah. Sembahyang pula 20 orang, 30 orang, tak payah pergi, tak payah. Sikitlah sebut-sebut gitu kan. Ada beberapa perkara kena perhati sikit buat tu. Pasal dia ada hukum mi'yarul syarak yang kena perhati kan. Allahumma salli ala sayyidina. Datang kita bicara akidah ni sebab kita wajib yakin Allah memang dia tahu segala. Satu atas kita kena faham perjalanan syariat dia, apa perjalanan syariat yang kita kena pertahan tu. Sebab berjaga syariat, nak pertahan ni bukan semua orang boleh jaga dan pertahan syariat. Bukan semua orang. Ya. Hatta kita sendiri pun kadang tak boleh jaga dan pertahan syariat. Tak cari tengok kat diri kita. Contoh sembahyang, memang sembahyang ada waktu luas, awal waktu, akhir waktu. Kalau ada kesibukan tak boleh sembahyang awal waktu, tak boleh tinggal waktu macam ni, ada kelonggaran, tapi bukan tiap hari lah. Takkan tiap hari. Ada kesibukan tertentu, baru yang ni, Allah mau hari ni tak boleh sembahyang waktu. Leceh betul. Rasa macam bersalah gilanya. Apa? Tapi hari lain macam mana? Sebelum waktu dah bersiap lah. Dah bersiap waktu. Jadi saya nak sebut apa ni? Orang yang memang boleh jaga syariat dengan betul-betul patuh perintah Allah Ta'ala ni, memang daripada hak ramai itu hanya sikit, dalam duk sikit tu pun masih sikit lagi. Akhir zaman memang Islam akan balik pada jadi sikit. Orang mukmin betul-betul hakiki iman ni makin sikit. Jadi bila Allah Ta'ala sabit ilmu, tentulah ternafi di sebaliknya. Opposite dia, apa dia? Mustahil, jahil. Yang jahil ni siapa? Kita, jahil. Yang ada ilmu macam-macam, tak usah mendabik dada lah, ada ilmu. Kata dia, Allah yang bagi kita pengetahuan.
Allah yang bagi kita otak, Allah yang bagi kita akal. Dengan otak tu ada akal. Lembu pun ada otak, tapi akal tak ada. Akal dia nak boleh ada keupayaan mengenal Allah Ta'ala, lembu tak ada. Takkah akal boleh cari makan anak bini tempat tinggal, lembu pun ada, babi pun ada tu. Akal macam tu tak terpakai untuk menyempurnakan berakalnya. Pasal akal binatang Allah Ta'ala bagi boleh cari makan, cari anak bini, cari tempat tinggal. Akal tu babi pun ada, bahasa mudah senang. Faham tak tu? Betul kan? Babi pandai cari makan, babi pandai cari anak bini, babi ada tempat tinggal. Tempat tinggal babi lah yang tanya saya macam mana rupa tempat tinggal babi. Tapi ada rumah dia, rumah cara dia, tempat kubang dia apa-apa kan. Kalau tak keliaran rumah pun dia ada lubuk dia, tempat tinggal dia kan, tempat dia suka tu. Memang dia tak adalah buat pondok khas, dia duduk ada aircon, ada elektrik, memang tak ada gitu. Tapi dia kata babi pun nisbah akal Allah Ta'ala bagi otak kat dia, dia ada makan minum, tempat tinggal, anak bini. Kalau kita pun hanya makan minum, tempat tinggal, anak bini, tapi Allah tak dikenali, macam babi. Kasar sikit lah bahasa tu. Ada kira salam sikit lah daripada babi. Kata kita serupa babi kata. Memang bahasa orang ulu ni bahasa kasar sikit. Cerita ni babi je. Itu babi yang kita banyak jumpa. Lembu pun banyak jumpa kadang, babi banyak jumpa lagi. Tambah babi hutan tak boleh tembak pula. Macam mana? Paling banyak jumpa babi lah ni. Naik kereta jumpa babi. Payah nak cari lembu. Dalam pekan pun jumpa babi. Saya masuk Pelda, lembu tak nampak tapi jumpa babi. Babi banyak. Balik sama isyak babi. Babi pula tu ingat lari liar macam jinak. Saya pun boleh ingat replika. Orang buat babi hutan tu. Babi sungguh. Duduk diam relax macam lembu pun. Duk sondok-sondok. Nak ada apa? Banyak sangat babi. Tembak tak boleh. Bunuh tak boleh. Kalau tembak, siap. Apa? 10,000. Kena denda. Cukup. Saya sebut tu lebih lagi kata. Jadi kalau takat cari minum, makan minum, anak bini, cari tempat tinggal, cari duit, nak boleh hidup, macam binatang, kalau an'am. Kita belajar ni nak keluar daripada skop binatang tu. Apa dia? Nak beyond daripada apa yang kita boleh tengok dengan dengar, apa sentuh kita, bau kita rasa. Apa dia? Kenal Allah, faham cipta. Ada perasaan dekat dia. La ilaha illallah. Ana abduka. Anta khalaqtani. Anta maliki. Kau yang cipta aku, kau memilih aku. Aku ubarri'u min hauli wa quwwati ila qaulika ila haulika wa quwwati. Arab lah sikit kan. Aku lepas diri daripada daya upaya aku untuk tinggal maksiat dan boleh taat, melainkan semua daya upaya kamu lah yang beri Allah untuk aku jauhkan maksiat dan boleh taat ni. Tak ada apa ada pada aku ni, zat aku pun kau bagi jadi. Apa yang ada sifat kat aku pun anugerah engkau, daya upaya pun daripada engkau, aku usaha buat macam ni pun, kepandaian semua engkau bagi, semua milikmu, aku hanya pemegang amanah. Waja'alni minal aminin, jadikan aku orang yang betul-betul pemegang amanah ya Allah. Doa-doa munajat kita. Baik. Jadi mustahil jahil. Termasuk jahil ni barang yang pada makna jahil. Antara tadi yang kita jumpa, apa dia antara makna jahil? Nak tahu sesuatu dengan uji dan cuba. Tu makna dia jahil. Pasal nama dia istilahnya dapat ilmu dengan kasab, dengan kasbi. Dapat ilmu dengan uji dan cuba, dapat ilmu dengan perlu usaha, dapat ilmu dengan ada daruri ataupun nazari. Daruri dengan panca indera, nazari dengan menggunakan akal. Daruri ini apa? Panas, gelap, terang, sejuk, masin, pahit, pedas, manis. Yang tu istilah dapat ilmu dengan daruri. Allah Ta'ala bukan dapat ataupun nyata pada dia, pada makhluk dengan daruri menggunakan panca indera macam tu. Subhanallah. Dan bukan juga dia dapat ilmu dengan nazar, dengan akal dia. Subhanallah, subhanallah. Allah Ta'ala sabit ilmu dia, sebut ilmu ya. Macam mana dia ada ilmu? Sabit sifat ilmu. Macam mana dia ilmu? Tak ada alat yang kita tak sabit yang pada Allah Ta'ala. Tak ada. Kita akan bicara sabit zat, sabit sifat. Yang lain bukan dalam bab kita untuk bicara. Ada bab kita dah belajar disiplin tu yang mukhalafah lil hadis, qiyam bi nafsi, laisa kamitsli syai'. Ada seumpama tu. Baik.
Jadi antara dah belajar mustahil, jahil. Jahil ni termasuk dalam jahil, tahu dengan usaha, tahu dengan cuba, tahu dengan uji, tahu dengan fikir, tahu dengan telik, tahu dengan perhati. Subhanallah. Ya. Termasuk dalam kata makna jahil, syak, zon, waham. Itu yang kita belajar dalam nahwu apa dia? Qad. Antara alamat fi'il qad. Qad ada qad aflahal mu'minun. Qad qama Zaidun. Qad ya'lamu Zaidun. Qad masuk fi'il madhi makna tahqiq. Qad masuk pada fi'il mudhari' mana taklil, mana kadang-kadang, sedikit sangat, kadang-kadang. Tapi kalau qad pada Allah Taala, dia tetap mana tahqiq, takkan mana taklil sama sekali. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Qad ya'lamullah, kan? Al-mu'awwiqina minkum wal qailina wa qaimina. Qad ya'lamullah, kalau ya'lamullah walaupun qad dengan mana tahqiq, sesungguhnya Allah sangat tahu. Allah Ta'ala tahu, bukan kadang-kadang Allah Ta'ala tahu. Oh, tidak. Nak sebut apa tu? Bila ngaji akidah, walaupun ada kaedah nahu, bila bertentangan dengan akidah, ayat tu kena mengikut kaedah akidah. Tak boleh faham dengan nahu, tapi mesti ikut kaedah akidah, pasal dia mustahil akli. Kaedah lughawi tak pakai. Satu, kalau ada lughawi sekalipun, mustahil dengan akli. Ayat Quran tu bukan makna hakiki, dia makna majazi. Siapa? Pasal mustahil akli. Akal tak boleh menerima prinsip tu kalau pada Allah Taala. Tu yang berjuzuk, beranggota. Mustahil, dia tak akan jadi makna hakiki, dia mesti makna majazi. Tu prinsip-prinsip ilmu tu. Itu sikit dalam bahas-bahas tu lah. Kalau saya nak cerita mustahil, syak, zon, waham. Saya tak syarah banyak lah situ. Ada bab kita pernah jumpa syak, zon, waham tu. Bermula dalil. Wallahualam. Ada soal? Hanya kalau orang yang berbangga diri ni, akidah dia ada problem kan? Orang berbangga diri memang masih problem lah. Selagi tak boleh kita rasa kita ni tak ada apa-apa melainkan anugerah Allah Ta'ala, tobat dengan je lain mak kita. Bahasa mudah itulah. Jadi pasal ada sebut dalam hadis syarat bab bangga diri, istilah bahasa lain takabur, rasa ego kan. Dalam hadis Nabi, saya ingat saya pernah ada sebut macam ni, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibr. Takkan masuk dalam syurga orang yang ada dalam hati dia walaupun sebesar zarah sifat takabur. Duk rasa hebat macam mana? Sebesar zarah, la yadkhulul jannah. Umum hadis tu sebut macam tu. Jadi maksudnya ada problem nak akidah. Tak mana akidah problem. Dia tak rasa dia makhluk. Dia tak rasa apa yang ada pada dia limpah kurnia Allah Ta'ala. Dia rasa dia hebat. Itu keberangkalian jadi iblis besar. Ana khairum minhu. Kita walaupun khair pada orang, macam mana? Azam min fadlik ya Allah. Kita tegur orang pun pasal apa? Pasal kasih sayang. Macam mana Allah Ta'ala beri kita faham agama supaya dia faham agama. Bukan atas dasar dengki, bukan atas kata kita lebih baik pada dia tak. Tapi prinsip kita, akidah kita, saya ngaji urdu, tok guru kata macam mana? Me boraho sub achi hai. Sub achai, sub achi hai. Aku ni I'm bad person, others a good person. Tapi yang ni macam mana? Dia jadi bad ni pasal ada masalah jahil kat dia. So kita sayang kat dia, kesian kat dia. Allah sayang dengan dia. Macam mana? Antara Allah sayang kat dia, Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk tunjukkan dia jalan kebenaran. Tapi nak kata kita hebat, kita bukan hebat, kita pun dapat dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. Nak Allah Ta'ala bagi juga limpah kurnia itu pada dia. Prinsip kita, prinsip kasih sayang macam tu. Tak ada atas prinsip kita nak tunjuk kata aku rasa kita hebat, kita bagus, tidak. Tapi kita kasih sayang dan rasa kesian pada dia, dia tak dapat petunjuk dan hidayat. Bukan atas dasar kata aku lebih baik. Tak. Prinsip kita mesti urdu tu saya suka sedap bahasa tu. Me borahu sub aci. I'm bad person, others a good person. Bunyi urdu sikit. Orang putih cakap Melayu lagi. Kan? Cakap Cina tak pandai. Tamil pun ngaji sekat tiang. Apa cerita ni? Kalau ada saya sebut dah. Itu prinsip sebenarnya. Prinsip. Saya jawab soalan.
Lain? Uji dengan cuba ni apa beza dia? Kat kamu sana tu, saya tak ingat satu-satu. Asal ada beza sikit tu, uji dan cuba. Ujian, cobaan. Kalau pandang sekali lalu dengan lurah tu, uji ni biasanya dia ada spesifikasi terhadap sesuatu perkara yang nak dicoba tu, baru panggil uji. Kalau umum coba ni, dia ujian dalam bentuk yang am, skala yang am, coba. Jadi ada am khas itulah. Bukan kamu dewan lah. Waktu saya kena ada bahasa Melayu pun, uji dan coba ni tak bahasa peduli pun. Bahasa Melayu ni pun kadang bukan perhalus sangat. Yang tu tak ada pun, rujuk untuk Google. Memang Google ni kadang-kadang ada tempat kalau pakai dia tak ada masalah. Tapi nak lurah macam tu lah kan. Contoh, kalau tengok tak boleh pakai, tak pakai. Macam tu saya boleh jawab gitu je. Lain? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.